Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah az-zaki asy-syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan 5 sifat ini, situ kan? Betul. Betul. Dan 5 sifat ini dinamakan dia sifat salbiyah, dan erti salbun itu meninggalkan, kerana meninggal segala sifat ini akan segala kekurangan daripada Allah Ta'ala. Ketujuh kudrat. Baik, kita sambung lagi dalam kitab Unwanul Falah wa Unfuwanus Salah karangan Syekh Wan Muhammad Zain Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Masih lagi dalam bicaranya sifat 20. Kita dah habis sifat wujud, iaitu nafsiyah. Kemudian ditambah lagi 5 sifat yang disebut sebagai salbiyah. Ini yang dikata ni. Dan 5 sifat ini, mana 5 ni? 5 ni bermula daripada kidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan wahdaniyah. 5 sifat ini dia kata dinamakan dia sifat salbiyah. Nama kumpulan 5 sifat ni, kumpulannya kumpulan salbiyah. Apa makna salbiyah tu? Dan erti salbiyah itu asalnya salbun. Tu sad lamba, artinya salbun. Sepatutnya salbun. Dan erti salbun itu meninggalkan. Maksud salbiyah ni meninggalkan ataupun menafikan. Dalam setengah kitab lain dia kata salbun tu maknanya menafikan, menolak, ataupun meninggalkan. Lihatlah, kerana meninggal segala sifat ini akan segala kekurangan daripada Allah Ta'ala. Kerana salbiyah ni dia nak menolak atau nak rad atau nak meninggalkan akan segala bentuk kekurangan yang tidak layak dikatakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, cuba kita ulang balik sikit. Kidam. Apa makna kidam? Erti kidam, kidam ni artinya sedia. Kan? Sedia Allah Ta'ala. Jadi sedia ni sebenarnya nak rad. Apa yang nak diradnya? Nak rad bahawa Allah itu tak ada permulaan. Menolak atau menafikan bahawa nak kata Allah tu ada permulaan, tak layak. Jadi tak layak mengatakan bahawa Allah ada permulaan, itu perkataan yang sesuainya kidam. Kalau nak cakapnya panjang, Allah tak layak bersifat dengan sifat ada permulaan, maka panjang sangat, jadi diringkaskan jadi kidam. Jadi kidam tu menolak bahawa mengatakan Allah ada permulaan. Begitu juga baqa'. Baqa' artinya kekal.
Tapi dari segi kefahaman hakikatnya, makna kekal di situ menolak bahawa mengatakan Allah akan ada akhir. Jadi tolak bahawa kata Allah ada akhir tu, tolak tu dengan perkataan baqa. Maknanya Allah tidak ada akhir. Nafi juga tu, tidak, perkataan tidak. Semua salbiah ni ada tidak depan dia. Qidam tidak ada permulaan, baqa tidak ada pengakhiran. Kemudian qiyamuhu binafsihi, tidak berdiri dengan yang lainnya. Maknanya Allah berdiri dengan sendirinya. Kemudian apa lagi tu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak bersamaan dengan sesuatu pun makhluk. Kan? Kemudian yang kelima wahdaniyah. Allah tidak bilang-bilang pada zat, sifat dan af'alnya. Jadi kalau ikut pada lima-lima sifat ni semuanya bermula dengan perkataan tidak. Maka tidak itulah salbun. Salbun itulah salbiah. Salbiah itulah menafikan barang yang tidak layak dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ketujuh kudrah. Habis dah. Salbiah tadi selesai. Kita nak masuk sifat yang seterusnya, ketujuh kudrah. Artinya kuasa, iaitu sifat yang sedia yang ada pada zat Allah Taala. Okey, jadi maksudnya sini tu kita kata seronok mengaji pelbagai kitab kerana penerangannya, cara penerangannya tu berbeza-beza, tetapi matlamat makna sama. Kalau kita mengaji kitab Hidayatus Sibyan atau kita mengaji sebelum ni Zadul Muta'allim, kan, dia kata kudrat itu yang sabit bagi zat, dia guna perkataan macam tu. Tapi kalau Unwanul Falah dia pakai perkataan macam mana? Dia kata kuasa iaitu sifat yang sedia yang ada pada zat Allah. Benda sama je, cuma lebih jelas lagi. Jadi kudrat ni makna kuasa. Kuasa macam mana? Satu sifat yang sedia yang ada pada zat Allah Ta'ala. Maksud yang sedia yang ada pada zat Allah Ta'ala memang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maknanya adanya zat Allah adalah sifat kudrat ni bersekali, bukan datang kemudian. Beza dengan kita makhluk. Kita ni zat datang dulu, sifat datang kemudian, kan? Contoh sifat dia, sifat melihat lah, ataupun sifat kudrat tu sendiri pun, atau sifat kudrat ni kalau pada makhluk kita sebut tenaga lah, kemampuan kita. Sifat tenaga kita, kemampuan kita, masa baby mana ada kemampuan lagi, kan? Tak boleh nak angkat barang ke apa semua. Tak payah kata nak angkat barang, nak angkat badan dia, nak bangun diri tak boleh. Baring gitu, wek gitu, kan? Lepas tu lama sikit boleh terbalikkan badan. Tapi tak boleh buat apa lagi, terbalik gitu je lah, main terbalik, kan? Lama-lama boleh merangkak. Jadi maknanya kudrat kita tu datang kemudian. Zat datang dulu. Allah Ta'ala tak zat dan sifat bersekali. Jadi maknanya zat Allah dan kudrat Allah tu bersekali. Bukan maksud datang kemudian. Adapun kita mengaji, dia disusun mengikut nombor. Jadi jangan kita faham maknanya Allah wujud dulu, lepas tu baru qidam, lepas tu baru baqa'. Tak. Allah dan zat dan sifatnya semua bersekali. Adapun yang nombor-nombor ni untuk memudahkan pelajaran, susunan daripada alim ulama. Jadi semuanya Allah itu zat dan sifatnya bersekali. Baik, jadi yang sedia yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dapat mengada dengan dia akan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia atas muafakat kehendaknya Subhanahu wa Ta'ala. Maksud sini sifat kudrat, kudrat tu baru nama sifatnya. Apa sifatnya? Sifatnya kuasa. Itu baru setakat pemahaman kita tentang sifat. Kemudian dalam sifat tu dia ada takluk. Dipanggil takluk. Takluk ni menuntut lebih sifat daripada zat, makna dia. Menuntut lebih sifat daripada zat. Tambahan dia, ziyadah. Jadi bukan hanya Allah bersifat dengan sifat kudrat, malah kudrat Allah itu boleh mengadakan dan meniadakan. Jadi itu jadi beza antara kita dengan Allah, makhluk dengan Tuhan. Kita boleh kata makhluk pun ada kudrat juga, kan? Kita boleh kata gitulah dari segi majazi aklinya. Kita kata kita mampu angkat meja, ada kudrat tu, ada tenaga. Tapi tenaga kita atau kuasa yang kita ada tu tak boleh mengadakan dan tak boleh meniadakan.
hanya semata-mata Allah yang berkuasa mengadakan dan meniadakan. Aduh, jelas itu makna takluk tu. Nanti kita akan tengok sifat makni-makni yang lain, semuanya ada takluk melainkan hayat. Kan? Jadi maknanya mengadakan dan meniadakan semata-mata Allah. Tambahan lagi untuk kuat tahqiq kita lagi, menghidupkan dan mematikan semata-mata Allah. La qudra ala haqiqati illa Allah. Tidak ada yang sebenar-benar berkuasa melainkan Allah. Berkuasa macam mana? Mengadakan dan meniadakan. Maksud mengadakan ni benda tak ada jadi ada. Maksud meniadakan benda ada jadi tiada. Siapa boleh buat? Tak ada siapa boleh buat melainkan Allah. Manusia boleh ubah. Kalau kita belajar sains, dia kedudukan suatu objek ataupun suatu benda tu dia dengan 3 fasa. Ada pepejal, ada cecair, ada wap. Betul tak? Ingat tak Kelah di sekolah tu. Pepejal, cair, wap. Jadi macam ais. Kita beli ais ketul tu pejal tu namanya, pepejal. Lepas tu kita biar bawah matahari, dia jadi cair, jadi air, berubah fasa. Dia tak hilang, dia berubah fasa je. Benda sama tak? Pepejal jadi cair. Benda yang sama, air pula. Lepas tu kena serap dengan matahari, sejat, dipanggil sejatan. Maka air tadi dia naik atas jadi wap. Bukan hilang, ada, dia jadi wap. Bila uap tu terkumpul di awan, lama-lama bila awan tu terlampau berat dah, turun air, jadi air balik. Itu sains. Sebab itulah sepatutnya kalau orang mengaji sains, bertambah makrifahnya pada Allah. Tapi sebab hari ni dasar sains tu diambil daripada barat, daripada orang kafir, akhirnya sains tidak diletakkan selari dengan Quran hadis. Sains tidak letakkan selari dengan Islam. Maka sains terpisah dengan Islam. Sains, Islam. Tak boleh lah. Sebenarnya sains tu kait rapat dengan akidah, kait rapat dengan soal agama. Ni macam kita boleh buktikan di sini. Tu penting. Sebab apa dia buat begitu? Supaya orang yang mengaji sains jahil agama. Bila jahil agama, dia buat sains ikut kepala dia. Ikut logik dia semata. Dia tak nampak Tuhan yang menjadikan. Yang kedua, dia pisahkan sains dengan agama. Bila orang mengaji agama, tak mengaji sains. Bila orang mengaji agama tak jadi sains, orang agamawan akan dipandang rendah sebab dipandang bodoh. Mana dia reti dia ni? Sains mana reti? Biologi mana reti dia? Fizik, kimia mana reti? Orang pandang rendah. Itu orang cakap apa, strategi barat. Dia pisahkan. Padahal kedua-dua ilmu ni rapat. Sebab tu kalau kita tengok semasa kebangkitan Islam hebat, lahir cendekiawan-cendekiawan Islam, ulama-ulama mahir dalam masalah sains. Antaranya apa nama tu? Ibnu Sina, pakar dalam bidang kedoktoran. Lagi apa? Algebra, lagi apa? Al Jazeera. Kan itu. Itu channel apa? Al Jazeera difitnah negara kita. Ismail Sabri marah betul. Baik. Mana dah tadi? Yang sedia yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dapat mengada dia akan tiap-tiap mungkin kita bicara dah dulu makna nama lain bagi makhluk, dan meniada akan dia ni balik mana? Domain ke mana? Mungkin tu balik. Mengada dia akan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia. Yang ni mungkin tu Allah boleh bagi ada mungkin, boleh bagi tiada mungkin. Atas muafakat kehendak Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba refresh balik yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Mungkin tu kan ada 4. Mungkin mawjud ba'dal adam, suatu yang ada selepas tiada. Mungkin makdum ba'dal wujud, betul. Kemudian mungkin sayujad, mungkin benda yang akan datang, akan ada. Kemudian mungkin alimallah annahu lam yujad, mungkin dalam ilmu Allah benda tu tak akan berlaku. Okey, sekarang anak tanya, syurga neraka termasuk dalam mungkin yang mana daripada 4 ni? Hari akhirat itu termasuk dalam mungkin yang mana? Mungkin mawjud ba'dal adam ke, mungkin makdum ba'dal wujud ke, sayujad ke, annahu lam yujad? Mungkin sayujad. Kalau lam yujad tak jadi.
Nah, mungkin alim Allah annahu la yujad tu maknanya tak jadi. Pada ilmu Allah tak jadi, pada kita tak tahu lagi. Kan? Pula tak jadi pula kiamat. Jadi. Mungkin sayujad, dia akan jadi. Tapi walaupun dia akan jadi, dia duduk dalam kumpulan mungkin. Maknanya dia makhluk ke Allah? Makhluk. Bila dia makhluk, sabit dalam sifat kudrat Allah, Allah berkuasa mengadakan dan meniadakan. Maka kalau orang tanya, boleh tak boleh Allah meniadakan hari akhirat? Jawabnya, boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia duduk dalam mungkin. Tu kita kena faham betul-betul. Yang kita mengaji ni satu-satu juzuk. Kemudian bila kita dah alim, bukan alim lah, maksudnya kita dah faham, kita kena ambil juzuk-juzuk tu, kita campur-campurkan dia. Macam orang belajar masak lah. Mula-mula dia akan terang, ini gula, ini garam, ini cili, ini tepung. Itu semua satu-satu juzuk. Macam tu juga kita belajar. Ini wujud, ini kidam, ini baqa, ini mukhalafah. Jadi bila nak masak, campur tak? Campur. Maksudnya kita kena ulikan dia. Supaya bila dah uli, barulah ilmu tu ma'rifatullah. Barulah dia gabung, benar-benar dia mengenal Allah. Dia begitu. Gabung, jadilah nasi apa? Lemak. Ingat makan ni. Tapi betul lah. Baik. Muafakat. Kemudian bila dah faham kudrat tu, dan kudrat Allah Ta'ala itu pula muafakat kehendaknya. Atas muafakat kehendaknya. Maksud muafakat kehendaknya, kudrat Allah itu bertepatan dengan kehendak Allah, bukan menyimpang. Kenapa syekh ni ataupun mana-mana ulama dalam masalah tauhid, dia akan masukkan benda ni. Kudrat mesti muafakat dengan iradat. Kerana makhluk tak begitu. Makhluk kuasanya tidak bersepakat dengan kehendaknya. Kadang-kadang. Contoh macam mana? Apa yang kita buat tu kita panggil kuasa kita lah. Kita nak buat gini, nak buat itu, angkat barang ke apa ke sebagainya. Tapi kadang-kadang apa yang kita buat tu tak menepati dengan kehendak kita. Betul tak? Contohnya bayar tol. Ikut kuasa kita nak angkat palang. Nampak malah bayar lah. Nak pergi bayar ke dia, nak habis duit aku kan. Tapi kehendak boleh tak menepati kehendak kita? Tak boleh menepati. Nak kena bayar. Kita duduk depan, buka kita kata palang ni. Buka bayar lu. Tak nak. Bayar benda aku tak buka. Nak sehari duduk situ sampai esok. Kita belakang penuh. Cepatlah buka. Nak bayarlah dulu. Jadi kena bayar. Yelah aku bayarlah. Padahal kehendak kita tak nak bayar. Tak boleh. Kita tak boleh nak ikut kehendak kita. Adapun Allah, apa yang Allah kuasakan mengikut kehendak dia. Tak ada yang Allah buat tu tanpa kehendak dia. Allah nak cipta bumi, tapi tak nak buat bulat. Kadang itu nak buat petak. Jadi bulat ya. Dah, Tuhan tak begitu. Kalau Tuhan begitu, lemahlah Tuhan. Dia tak boleh buat apa yang dia nak. Jadi sebab tu Syekh kata, Tok Guru ni kata, kuasa Allah itu bersepakat ataupun muafakat, maknanya bertepatan dengan kehendak Allah. Jadi kalau orang tanya, ada jenis pahaman logik akal ni lah, jaga-jaga. Dia kata sian. Iblis ni sebenarnya bukan nak jadi jahat, dia kata, tapi jadi jahat. Dia kata sian iblis. Ni dia tawaduk terlampau teruk sangat. Ni kata sebab tak mengaji, ilmu tak ada, macam-macam cakap ikut logik akal. Ada yang cakap begitu. Jadi yang setan ni jadi jahat, kehendak Allah ke kehendak setan? Ke kehendak siapa? Kehendak Allah. Allah yang jadikan dia jahat dengan kehendak Allah. Allah nak dia jahat. Dan kalau setan tu Allah nak dia jahat, kalau ada manusia jahat atas muka bumi, siapa nak Allah nak Lepas tu kata dia bukan nak dia jahat, dan memang dia jahat. Dan Allah yang nak jadi jahat, nak macam mana? Benda jahat dia kita tak boleh reda, perbuatan jahat dia tak boleh reda. Tapi kita boleh doakan dia supaya kembali ke pangkal jalan. Sebab yang menjadikan dia jahat Allah. Allah yang nak dia jahat. Ada. Begitu juga kita jadi baik. Bukan sebab kita, Allah yang nak kita jadi baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia tu jadi baik, Allah fakihkan dia tentang agama.
Dia begitu. Jadi biar faham, biar apa saja selari. Inilah soal akidah. Kalau orang jahil tak ada ilmu akidah, dia cakap kok suka dia, kok pandai akal dia. Dia rasa akal dia bijak sangat dah. Dah. Tu. Jadi muafakat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil lawan dia pula. Lawannya iaitu lemah. Kudrat kan berkuasa, lawan kuasa lemah. Jadi mustahil Allah itu lemah. Mana mungkin, mana kan boleh Allah lemah. Maksud lemah sini apa, murad lemah sini? Maksud lemah balaskan balik kepada makna kudrat. Makna kudrat tadi kita sebut Allah boleh mengadakan dan meniadakan. Makna lemah di sini Allah tak boleh mengadakan dan tak boleh meniadakan. Itu mustahil. Habis kalau Allah tak boleh mengada dan meniadakan, habis yang kita ada ni siapa bagi jada ni? Jadi tolak. Jadi Allah memang boleh mengadakan dan meniadakan. Yang tak boleh mengada dan meniadakan kita. Lepas tu kita tak boleh buat kayu. Cuma kita boleh reka kayu. Reka kayu jadi meja, jadi kursi. Tapi nak buat kayu tu mana boleh buat? Kita boleh reka jenis-jenis nasi. Tapi nak buat beras mana boleh buat? Yang buat tu Allah mengadakan daripada tiada. Asal tak ada beras jadi ada. Kan? Kita boleh nikah kahwin, tapi nak mengadakan anak bukan kita, Allah. Kan? Berapa ramai ada orang kahwin puluh tahun tak ada anak. Ada orang tak kahwin ada anak. Nampak orang 10 tahun kahwin tak dapat anak, dia kahwin pun tidak ada anak. Nampak? Ada. Allah buat, Allah punya kuasa. Tak payah nak beli Allah punya kuasa. Tu. Baik. Dan dalil pula kudrat Allah Ta'ala bahawasanya jikalau tiada ia mempunyai kuasa, hanya lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Macam ana ulang selalulah. Bawa dalil, ini dipakai dalil akli ni. Kalau nak bawa dalil, bawa perkataan kalau dan bawa perkataan mustahilnya. Tengok semua cara ulama sama mana-mana kitab. Dia kata dan jikalau, dia bawa datang perkataan kalau. Lepas tu dia bawa perkataan mustahil dia. Mustahil pada kudrat ni lemah. Jikalau Tuhan itu lemah, baru jawabnya, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Kalau Allah tu lemah, tak dapat apa-apa makhluk ni. Kan? Maksud tak dapat apa-apa sini, tak jadi makhluk. Kita jadi makhluk ni menunjukkan Allah itu berkuasa. Kalau Allah tak ada kuasa, Allah lemah, macam mana nak jadi makhluk dia pun lemah? Macam mana nak buat? Kan? Macam kita bicara tentang masak nasi dulu tu. Kalau orang tu tak ada upaya nak masak nasi, manakah mungkin jadi nasi? Jadi nasi tu sebab dia upaya memasak nasi. Nah, upaya-upaya tu pada sudut makhluk lah. Pada sudut Allah kita sebut kudrat, kuasa Allah. Maka kita lihat alam ini membuktikan bahawa Allah itu maha kuasa. Bukan setakat kuasa sikit-sikit, maha kuasa. Sebab apa maha kuasa? Sebab alam ini hebat dipandang mata kita. Kan? Alam hebat. Awan tanpa tiang. Kan? Matahari naik tanpa tali bergantung dengan dia. Kan? Semuanya boleh bergerak dengan sendiri. Setiap hari itu kerja kita kadang-kadang time semangat, smart lah kerja kita tu, lancar elok. Time tak ada mood, time putus cinta apa semua. Nampak? Mulalah kerja nak terbengkalai lah, apalah tak siap lah, yang ni tangguh lah. Tu kita makhluk. Ada pun Allah pernah tak matahari terlupa Allah nak buat naik? Buat apa tak siang lagi ni? Tak ada. Setiap hari jalan elok. Tu kita baca la ta'khudhuhu wala naum. Allah tidak mengantuk, usahakan tidur. Maksud pada ayat tu, Allah tak pernah lalai dalam segala satu habuk, satu juzuk, satu saat, satu detik, satu lahzah sekalipun. Adapun kita makhluk bersifat dengan sifat lemah. Kadang-kadang kita terleka, tersilap, terlupa, terlalai. Banyak lalai kita ni. Kan? Tu makhluk. Sebab tu kata hukama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka kenal Tuhannya. Baik. Dan ketiadaan didapatkan sesuatu daripada makhluk itu batil. Dan kalaulah ketiadaan didapatkan sesuatu daripada makhluk itu batil. Maknanya nak kata makhluk tak dapat apa, batil, tak betul. Mana pula makhluk dapat apa kita?
Nak elok matahari naik apa semua ni. Nak kata tak ada tu mustahil, akal tak terima, batil semua tu. Dengan musyahadah, maksud musyahadah dengan melihat. Musyahadah tu asal kata syahid, melihat, menyaksikan. Dengan penyaksian kita pada alam ni, mustahil nak kata Allah itu lemah tak berkuasa. Ni hebat alam ni jadi. Nabi raja dunia, Nabi jaga binatang, Nabi apa? Nabi Sulaiman. Pernah satu ketika Nabi Sulaiman minta izin kepada Allah untuk nak bagi makan kepada tentera-tentera dia lah. Yakni semua ni binatang-binatang, sebab binatang semua bawah jagaan dia, Nabi Sulaiman. Allah kata tak boleh, kamu tak mampu. Nabi kata nak cuba. Tak apalah. Bukan Nabi degil maksud di sini, tapi Allah nak tunjukkan iktibar kepada kita. Sebab itulah macam Ustaz Solihin pernah sebut ada itu, kita umat Muhammad ni menjadi saksi kepada umat-umat terdahulu. Kerana Allah buat banyak-banyak kisah umat-umat terdahulu untuk kita tengok, menjadi ambil iktibar. Jadi Nabi Sulaiman kata aku nak bagi makan. Orang kata tak apalah, cuba buat. Akhirnya dia bagi makan kat binatang laut dulu. Ikan-ikan paus apa semua. Tengah duduk bagi makan kat binatang-binatang yang di laut, binatang di darat komplain. Gajah kata, kami ni bila nak makan? Zirafah pula kata, kami pun nampak lapar dah ni, sampai kurus leher-leher kami ni. Kan kurus dia leher zirafah kan. Bila kami nak makan ni? Itu baru binatang darat. Dan binatang yang terbang pula, burung kata dah kami bila nak makan ni, lambat ni, lapar perut dah ni. Akhirnya Nabi Sulaiman serendalah. Nabi Sulaiman kata, ya benar wahai Tuhanku, aku tidak mampu. Betapa kuasanya engkau boleh bagi rezeki pada setiap makhluk dalam saat yang sama. Allahu Akbar. Kan? Jadi tujuan dia bukanlah macam kita sebut tadi, bukan Nabi tu degil, tapi inilah hikmah daripada kisah ni. Apa yang kita nampak? Nampak hebatnya Allah Ta'ala memboleh menjaga berjuta-juta, berbilion-bilion makhluk, sama ada di muka bumi atau di langit, kan? Dengan dalam masa yang sama. Kita buat satu kerja, tak boleh buat kerja lain. Tu. Tapi kita orang lelaki boleh tahan kira lah. Sambil buat kereta boleh menyembang lagi. Maknanya dua kerja satu masa tu boleh lagi lah. Kan? Sambil buat kereta, masuk tangan, masuk gear, lepas tu sembang-sembang, boleh. Cuba orang perempuan. Tak boleh. Dia fokus kita. Kita sembang je habis kelongkang tu. Lepas tu dia nak tukar lorong, kan? Suka dia tekan signal, sak masuk. Lepas tu kereta belakang pen. Apa dia, orang dah bagi signal. Memanglah bagi signal, tapi tengoklah dulu. Allahu Akbar. Dia main masuk je. Tu. Tapi bukan perempuan sinilah, tempat lain. Bukan Pondok An-Nur, Pondok Amenda dah. Baik. Tu cerita dia. Jadi mustahil, lemah. Dalilnya kudrat Allah Ta'ala tadi, maknanya didapatkan dia dengan musyahadah, maka sabitlah kuasanya. Bila kita saksikan ni, tetap yakinlah dalam hati kita kuasa. Jadi bila kita mengaji satu-satu benda, jangan biar dia lepas macam tu je. Bila kita dah khatam kudrat ni, pegang kemah-kemah kudrat tu dalam hati, jangan cabut dah. Maka sabitlah kuasanya Allah Ta'ala dalam hati kita. Pegang kemah-kemah, jangan tercabut lagi dah. Okey. Kemudian terus lagi. Kedelapan. Ini bahasa lama ni. Kedelapan iradat. Seterusnya sifat iradatun. Artinya menghendaki. Maksud iradat itu artinya menghendaki. Menghendaki macam mana? Iaitu tu pada maknanya. Tadi pada lughahnya. Iradat itu menghendaki macam mana? Iaitu sifat yang sedia yang ada pada zat Allah Ta'ala. Macam tadi juga kan? Cuma dia tak pakai perkataan yang sabit bagi zat. Dia kata perkataan yang sedia yang ada pada zat Allah Ta'ala. Maknanya memang ada sungguh pada zat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Yang menentukan mungkin. Tadi ada meniada mungkin, yang ni menentukan mungkin. Maksud menentu, ikut Allah nak jadikan macam mana? Jadi dah, tapi nak jadi macam mana tu pun ikut Allah. Menentukan mungkin. Menjadi menentukan itu dia punya takluk. Sifat dia menghendaki, takluk dia menentukan.
Di dalam bahasa Arab takhsis, kan? Jadi sifat iradat takhsis, menentukan. Kenapa ada takluk ni nak bagi beza dengan makhluk? Makhluk bolehlah kita kata ada kehendak agak. Kita semua ada kehendak, kan? Nak mengaji, nak makan, nak minum, nak kahwin, semua nak tu kehendaklah tu. Sebab kita ada nafsu dalam tu. Tapi kehendak kita yang dinamakan nafsu ni tak boleh menentukan, dia kehendak semata. Tu nafsu. Beza dengan Allah. Allah bukan ada nafsu, tapi Allah tu iradah, kehendaknya menentukan. Kehendak kita tak boleh menentukan. Pagi ni kita nak makan roti canai, belum tentu dapat roti canai, kan? Silat-silat dapat roti Bengali, kan? Dapat lain. Kita kehendak itu, tapi kadang-kadang tak jadi begitu. Kadang-kadang kita kehendak A, dapat A. Jangan kita nampak itu sebab kita yang nak. Tak, tapi Allah yang nak, berkebetulan. Orang putih kata coincidence, kan? Berkebetulan kehendak kita dengan kehendak Allah bertepatan, maka terjadilah perkara itu. Jadilah perkara itu. Tapi kita kena faham, bila jadi jangan pandang kehendak kita. Ni kehendak Allah. Kita cuma bila tak jadi baru sebut kehendak Allah. Itu masalah kita ni, kan? Benda tu tak jadi. Patutnya nak menikah dengan anak dia, tapi kawan tu pergi menikah dengan orang lain, anak orang lain. Dia pun kata tak apa, dah kehendak Allah, kan? Bila tak jadi baru nak sebut kehendak Allah. Masa jadi kenapa tak sebut? Kita nak dia menikah dengan anak kita, dia memang menikah dengan anak kita. Tak apalah, jana dah kehendak Allah. Cakap begitu juga sama. Sebab jadi tak jadi memang kehendak Allah. Tu. Nak biar jelas itu. Macam soal rezeki ke? Dengar habis, jangan balik lagi. Habis kuliah ni kita ada makan kambing. Allah, rezeki. Bila dengar kambing sebut rezeki, kan? Sekali lagi pula esoknya pula kuliah, hari ni ada makan. InsyaAllah ada makan, tapi jeput pisang. Tahu tak? Cekodok pisang. Yalah. Tak sebut pula rezeki. Kenapa? Sebab dia nampak kecil. Padahal kecil ke besar rezeki tak? Rezeki memang datang daripada Allah. Cekodok pisang pun datang daripada Allah. Ya, kambing golek pun datang daripada Allah. Jadi biar kita nampak bila orang mengaji ni, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang mengaji ni tak sama dengan orang tak mengaji. Orang mengaji tak kira apa pun yang dipandang semuanya daripada Allah. Tu. Orang tak mengaji dia buat lebih kurang itu. Kan? Baik. Iaitu sifat yang sedia yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang menentukan mungkin dengan setengah daripada beberapa perkara yang harus atas mungkin itu. Benda yang boleh berlaku ke atas mungkin tu Allah menentukan. Tapi dia kata, nampak sini, dia berhati-hati dalam penulisan dia. Dia kata beberapa perkara yang harus atas mungkin itu. Maksudnya beberapa perkara yang harus atas mungkin itu. Perkara yang mungkin tu, makhluk tu boleh, yang harus padanya. Adapun yang tidak harus padanya tak boleh. Contoh, yang harus pada makhluk, Allah menentukan makhluk itu makan apa. Boleh tak? Harus tak? Harus. Tapi boleh tak Allah menentukan makhluk itu menjadi Tuhan macam dia? Itu tak boleh. Itu tidak harus pada makhluk. Bukan semuanya makhluk itu pada sudutnya harus. Ada juga yang sebab tu ada satu ustaz, dia kata Allah Maha Kuasa, tetapi ada perkara yang Allah tak boleh buat. Tak boleh buat tu takut salah faham. Tak boleh buat bukan maksud Allah lemah, tapi tak boleh buat, kalau Allah buat jadi lemah. Contoh macam mana? Allah tak boleh buat menjadikan makhluk tu Tuhan. Tak boleh situ bukan maksud Allah tak mampu, tapi kalau Allah buat macam tu jadi lemahlah dia, jadikan yang lain pula Tuhan. Mana boleh? Yang tu perkara yang tidak boleh. Bukan maksud Allah lemah, kan? Tapi perkara tu tidak sah kepada Tuhan. Jadi yang harus pada makhluk je boleh ditentukan, boleh dijadikan. Adapun yang tidak harus pada makhluk tak boleh, kan? Macam kita sama-sama makhluk boleh, kita jadi admin page Facebook. Nampak? Lepas tu kita nak lantik orang lain jadi admin macam kita, sebiji macam kita, boleh tak? Boleh.
Kan? Bila kawan tu jadi admin, dia kick pula kita. Mampu pada muka. Tapi nak ceritanya boleh dinaikkan setara dengan dia pada sisi makhluk. Ada pun Allah tak ada. Kan? Gitu. Itu menunjukkan kita ni makhluk ni lemah. Sebab tu bila kita duduk atas, jangan rasa hebat sebab orang boleh rampas jawatan atas kita tu. Tak payah gahlah dengan jawatan. Kan? Sebab jawatan tu pinjaman saja. Bila-bila kalau nak ambil, Allah boleh ambil balik dan bagi ke orang lain. Kan? Tu. Ana dulu ada tengok cerita apa nama? Prison Break. Siapa tahu? Cerita Prison Break. Cerita dia bersiri episod. Cerita dia macam mana satu orang tu dia keluar daripada penjara. Jadi masa dia masuk dalam penjara, pegawai penjara, warden penjara tu jahat. Dia suka bully banduan-banduan. Kan? Dia ada kuasa. Dia bukan badan sadar pun, badan dia gemuk gitu je. Kan? Tapi sebab dia ada kuasa, dia terajangnya banduan, dia pukulnya banduan, badan besar-besar dengan tatu-tatu apa semua. Sekali itu dia ada terlibat dengan kes rasuah. Akhirnya kantoi, ditangkap polis. Warden penjara pun kena tangkap tak? Tangkap bicara mahkamah, memang dia didapati bersalah. Bila bersalah, dia kena masuk penjara. Dia pula jadi banduan. Siap. Dia jadi banduan, geng-geng banduan yang penjara yang sama kat tu. Bila dia jadi banduan, geng-geng penjara ni pula balas dendam. Balas balik ke dia, pukul sampai lebam-lebam habis berdarah. Nak ceritanya, masa kita ada jawatan nampak sedap lah. So kalau habis jawatan tu Allah ambil, mampulah. Kan? Sebab tu kita jangan gah dengan jawatan. Adapun jawatan itu amanah Tuhan. Amanah yang Allah pikulkan ke atas kita untuk menjalankan tanggungjawab yang telah diserahkan pada kita. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Macam mana pernah kuliah dekat balai polis. Balai polis Pantar Meh. Kan? Kita kata buat kerja ni biar amanah daripada agama. Kan? Bukan sebab amanah daripada gaji, amanah daripada agama. Buat cakap elok-elok, tahan roblok orang, senyum, bagi salam, tanya pak cik mana pak cik. Cakap elok-elok. Ini ngam misai macam tanduk kebau, senyum pun tidak, genting misai. IC lesen. Cakap elok-elok. IC ada. IC tinggal pak cik ni tak tahu, tak ingat tak mana IC. Tak ada IC, lesen ada cik. Lesen tak ada. Kalau IC lesen tak ada, saman ada. Cakap elok-elok. Nanti orang terima saman pun senyum terima saman. Ini mengamuk tak ada tu pasal. Sebab apa? Sebab masa tu kita ada uniform. So tak ada uniform. Dah sara dah, cabut uniform, pakai baju pagoda, poket tengah macam Doraemon tu. Duduk kat warung kopi, kedai warung kopi. Orang kampung jadi meluat menyampah. Dulu masa hang jadi polis bukan main sombong dengan kami. Mentang-mentang sekarang dah tak ada dah. Tak ingin kami nak kawan kamu. Habis tak ada siapa nak kawan. Jadi jangan begitu. Kan? Kita ni ada jawatan, ada masa je. Esok hilang pula jawatan tu. Bila-bila masa Allah boleh buat. Baik. Jadi menentukan tadi. Harus atas mungkin itu. Seperti pengetahuan. Apa tu? Kenapa ada yanun? Pengetahuan kot ya. Betul? Sani kata betul? Pengetahuan kot lah. Tak pengetahuan. Ke mana? Apa nama ni? Azam. Pengetahuan serut. Dia apa nama tersalah cetak. Bukan Syekh salah tulis. Syekh pun tak kerti tulis apa ni. Bukan Syekh. Syekh tu kita husnuzon, sangka baik dia ulama, guru kita. Jadi masa cetak kilang tu mungkin tersalah abjad dia. Jadi seperti pengetahuan. Jadi Allah buat ni semua dengan pengetahuannya, dengan kehendaknya itu, dengan bersekali dengan pengetahuannya. Apa Allah tentukan tu Allah tahu. Bukan Allah tentukan tapi tak tahu. Macam kita kak. Kadang-kadang kita nak kahwin dengan satu orang. Kahwin juga cerita ni. Kita nak kahwin dengan satu orang. Kan? Tapi kita belum kenal dia sebenarnya. Kenal luar je. Daripada zahir je. Kenal dalaman belum kenal. Bila kenal? Bila dah setahun dua kahwin. Baru kenal. Baru tahu. Macam gini perangai punya. Baru tahu ketiak masam tak masam. Masa belum kahwin kan main. Tepui. Apa tu?
Oh sorry, I terkentut. Oh sedapnya. Kentut lagi. Aduh. Belum nikah memang semua sedap. Kentut sedap, tak payah kata kentut. Cirit sedap lagi. Semua dipandang baik. Belum nikah semua nampak elok. Buat salah macam mana pun tak apa. I dari dulu sebelum kita kenal I dah maafkan you. Lepas nikah tengok kan. Orang kata dah itu kan, tak faham ke? Boleh dah. Itulah inilah macam-macam hal. Sebab tu biar berpada-pada. Nak berpada-pada. Allahu Akbar. Tahulah aku dah kahwin enggak? Lebih kurang tu enggak nak. Macam tu lah. Tak apalah. Tapi kita sebagai suami terima seadanya lah keburukan isteri ke dan sebagainya. Kan? Sebab macam mana nak cari yang perfect? Ya, kita kahwin 10,000 orang perempuan pun. Kahwin cerai tak berhati. Takkan jumpa yang perfect. Nak perfect macam mana? Memang macam tu. Dah tulang bengkok dah kan Nabi kata. Kan? Keras sangat patah tulangnya. Buat lembut sangat makin bengkok. Pandai-pandai kita. Kan? Tak bagi duit nyok-monyok ke? Bagi duit habis kita pula. Mampu kita. Pandai-pandailah. Berpada-pada. Gitu. Itu kena bijak. Sebab tu lelaki yang kena kawal perempuan. Kan? Sebab tu Allah letakkan kuasa talak tu pada suami. Cuba letak ke bini. Tok Imam saja 18 kali kena cerai sehari. tak campur Tok Bilal. Nak menung kat tangga masjid. Tok Bilal tanya, awak mam 18 kali kena cerai dah ni. Tok Imam kata, Tok Bilal kata, okey lah mam, saya 24 malam ni. Lagi teruk. Asal silap sikit cerai. Perempuan dia ikut emosi. Laki ni dia boleh kawal lagi. Tu. Sebab tu Allah bagi kekuatan tu pada orang lelaki. Tapi adalah agak kelebihan orang perempuan. Kan? Dia pandai jaga anak apa semua. Nak harap lelaki. Jenuh kan? Kan? Pampers tu kembung gini lah. Lebih besar daripada ponggong. Okey gini. Okey. tak keluar lagi. Dapat lagi. Allah. Kita kata kita lah tu. Macam-macam hal. Tarikh tak payah katalah. Memang tak ingat dah tarikh apa pun. Bila anak lahir? Tahu lah. Bila semalam ke? Tak ingat dah tarikh hari jadi ke apa. Tak ingat. Bini ingat lah. Kan? Dia gitu. Jadi kena hidup bertoleransi sama-sama. Habis. Seperti pengetahuan. Dan jahil. Allah tahu. Allah yang tentukan. Maksudnya Allah tahu. Allah yang tentukan pengetahuan ke, jahil ke, semua Allah. Macam kita mengaji ni. Yang mengaji ni bukan semua dapat ilmu. Ikut Allah. Allah nak bagi ilmu kat siapa? Ada yang dapat Pondok Pasir Tumbuh belajar ramai kat 1 lebih orang. Tapi bukan semua boleh jadi guru agama, bukan semua boleh jadi ustaz. Ada 5-6 orang jadi ustaz dan lagi 95 orang jadi benda. Nak masak burger kan, tebal roti canai. Nampak? Tapi tak apalah. Makna nak ceritanya tu hak Allah, ketentuan Allah, bukan ketentuan tok guru. Kalau ketentuan tok guru, dia nak semua anak murid dia dapat ilmu. Dia nak anak semua anak murid dia jadi guru macam ni. Tapi bukan boleh. Ikut Allah. Allah nak bagi kat siapa? Gitu. Putih dan hitam warna. Allah tentu. Kalau ikut ketentuan kita semua nak anak lawa, betul tak? Nak anak lawa, nak anak mata bulat, hidung tajam, dagu lekuk, kulit putih, kan? Rambutnya halus, nak mata dia tu sebelah hijau, sebelah merah. Muafakat nasional. Nampak? Kita nak macam tu lah. Macam anak Mak Saleh, kan? Duduk buah anak-anak macam Saleh. Kau main. Tengok keluar besar sebelah telinga. Nampak macam ni? Itu ketentuan Allah. Kalau ketentuan kita semua nak perfect, nak ikut Allah. Bila ikut Allah serah pada Allah lah. Kita boleh nak gitulah, tapi nak macam mana serah pada Allah. Kan? Baik. Dia begitu. Dan putih dan hitam dan besar dan kecil, besar kecil semua ketentuan Allah. Mustahil lawannya iaitu ada sesuatu atau tiada ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak Allah Taala. Jadi sesuatu tu bukan dengan kehendak Allah Taala, itu mustahil. Tak, semua yang berlaku dengan kehendak Allah. Kita yang mengaji ni biar nampak tu dulu. Tak kira lah sama ada berita baik atau berita tak baik, pegang dulu ni ketentuan Allah, kita jawab. Lepas tu kalau dengar musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa kita jawab itu? Sebab kita nampak yang menentukan itu Allah. Jadi
dia datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Semuanya Allah, ketentuan Allah. Biar nampak begitu semua perkara. Baik. Dan dalil last, iradat Allah Ta'ala bahawasanya jikalau tiada ada ia mempunyai kehendak, kalau Allah tak ada kehendak, nescaya tiada ada segala makhluk ini, sama macam kudrat tadi. Kalau Allah tak ada iradat, tak ada kehendak, maka tak adalah makhluk ni. Sebab makhluk ni terjadi mesti dengan kehendak Allah. Tiba-tiba ada makhluk, Allah tak ada kehendak. Tak kena akal ni. Tak betul ni. Sewil gini ni, cakap gini ni. Macam tu lah. Nampak tak logik kan? Jadi adanya makhluk itu kerana ada kehendak Allah, barulah terjadi makhluk, maksudnya begitu. Kerana mereka yang tiada mempunyai kehendak itu tiada memperbuat ia. Kerana dalilnya, kalau orang yang tak ada kehendak, dia takkan buat. Jadi dia buat satu benda sebab dia kehendak lah. Jadi Allah buat makhluk ni sebab Allah ada kehendak lah. Tu murad dia. Dan tiada membuat dia. Dan ketiadaan makhluk ini batil. Nak kata makhluk tak ada, batil. Mana pula kan ada makhluk. Dengan musyahadah, maknanya dengan penyaksian juga. Kita tengok ni kan ada makhluk ni, macam mana nak kata tak ada pula? Maka sabitlah iradat Allah Ta'ala. Maka pegang kemas-kemas Allah berkehendak dalam hati kita. Iradat Allah Ta'ala tu. Jadi kuasa dah masuk, iradat dah masuk. Pegang kemah-kemah, jangan terhilang, jangan tertinggal, jangan tercicir dah. Jaga iman tu elok sampailah Allah ambil nyawa kita, mati, moga-moga masuk syurga. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ni, dan kita akan sambung nanti ke 9 ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas sholihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.